kita akan baca usul ke-58. Usul yang ke-58 ni pada muka surat 219. Apakah kandungan usul 58 pada hari ini? Iaitu riwayat yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu dan larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu berserta akibat buruk daripadanya. Boleh dikatakan maudhu' semuanya, palsu semuanya. Itu bendanya, itu poin besar, mudah saja untuk kita orang awam, umum, masyarakat umum ingat, iaitu mana-mana hadis atau riwayat lah, ikutlah dalam bentuk macam mana, atau asar ke, yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat, dengan cara tertentu. Tak boleh dengan begini, kalau begini, gini jadinya. Kalau bunyi-bunyi macam tu iyalah tu. Ingatlah bahawa itu bukan hadis Rasulullah SAW. Falsu semuanya. Begitu juga larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu. Kalau masa ni jadi gini, kalau masa ni jadi gini, masa ni tak bagus. Bukan berkait dengan datang bulan tu. Ketika masa datang bulan tu lain cerita, itu lain. Itu memanglah, memanglah dilarang. Ini maksudnya dalam keadaan suci pun dilarang pada masa tertentu. Lepas tu ada bersamanya akibat dia. Akibat buruk daripada melakukan persetubuhan pada masa-masa tertentu. Ingatlah, mudah, gitu saja. Kalau macam tu sifatnya, bunyinya, itu tandalah. Itu maknanya satu macam loceng amaran. Bila begitu, dengar kita saja. Mudah itu, tutup buku lah. Tak payah bercakap banyak. Ini, jadi itu kelebihan usul dirayah ni. Usul dirayah ni dia macam tu. Orang yang tak ada ilmu, tak tahu tentang sanad, tentang apa pun boleh. Kalau dengar macam ni, sebab itu berdasarkan kesimpulan, kajian yang telah dia buat oleh ulama-ulama kita. Untuk dijadikan panduan kepada masyarakat. Itu bendanya. Baik. Ya, sebenarnya kena ingat satu perkara. Satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin hadirat sekalian, mesti kena ingat, bila kita buat usul, maknanya ada banyak hadis berkenaan dengan sesuatu perkara tu. Berkenaan dengan usul. Kalau tidak, tak jadi usul. Kalau hanya hadis ada satu saja, sepanjang pengetahuan ulama hadis ada satu saja, itu tidak jadi usul. Itu kena tengok kitab lain lah. Kena tengok kitab lain. Jadi kitab hadis maudhu' ni banyak pula kategori dia. Ada yang bincang, kemudian cara susunnya pun berbeza-beza. Ada berdasarkan bab, macam yang kita buat ini, berdasarkan bab. Dan lebih tertumpu kepada sudut dirayah. Walaupun bincang juga tentang sanad tu, mengikut satu istilahnya, itu pun termasuk dalam dirayah juga. Tetapi kalau kita nak asingkan, perbincangan tentang sanad tu tak termasuk dalam dirayah, maka boleh juga, tak payah pakai itu, tak apa. Cuma untuk melengkapkan, menyempurnakan kajian dan perbincangan, biasanya kita sebut juga yang tu. Kita sebut juga. Sebab satunya mengikut takrif kebanyakan ulama, itu pun termasuk dalam dirayah juga, kajian sanad itu. Kajian sanad itu. Kalau kita kata tak masuk pun, memang perlu juga perbincangan tentang itu.
supaya tidak kita kata tengok dari satu sudut sahaja, tidak. Tengok dari semua sudut, dari sudut mana sekalipun, memang hadis-hadis itu tidak boleh dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Harap jelas, harap jelas. Contohnya satu hadis setakat yang saya tahulah tentang tembakau. Itu kita tak buat usul untuknya. At-tumbak syajarun ma'lum nabata min bauli iblis. Tembakau itu satu pokok yang maklum. Ia tumbuh hasil daripada air kencing iblis misalnya. Itu tidak, itu karut. Hadis maudhu, bukan hadis. Jadi benda-benda macam tu tak ada usul. Tapi dalam kitab-kitab ni hadis maudhu, walaupun satu ada sebut. Cuma mungkin tak ada dalam kitab ni, ada dalam kitab lain, gitulah. Yang ada dalam kitab ni tak ada pula dalam kitab lain. Itu saja. Ada yang mengikut tertib abjad. Hadis maudhu' tu seperti al-asrarul marfu'ah fil akhbaril maudhu'ah, itu mengikut abjad. Ada yang mengikut bab solat. Sebanyak mana ada hadis maudhu'. Apa hadis maudhu'nya tentang solat. Bab perkahwinan, apa hadis maudhu'. Ada mengikut bab gitu. Dia sebut ada hadis tu. Kemudian dia tidak bagi satu panduan macam yang kita buat ni. Panduan umum. Kemudian lebih kita lihat dari sudut dirayah. Tidak semua kitab tu macam ni, dia berbeza-beza caralah. Tapi semuanya berguna, semuanya berguna. Baik, sekarang kita tengok contoh pertama. Idza jama'a ahadukum zawjatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farjiha fa inna dhalika yurithul ama. Bermaksud apabila seseorang daripada kamu bersetubuh dengan isterinya atau hamba sahayanya, maka janganlah ia melihat farajnya. Jangan lihat kemaluannya. Kerana perbuatan itu mewarisi, yang menyebabkan kebutaan. Ini kebutaan anak. Ini berdasarkan ada riwayat yang lain dia sebut anak tu jadi buta. Anak tu jadi buta. Tapi dalam riwayat ni tak ada sebut anak kau siapa yang buta tu. Inilah maksudnya sebut larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu. Lepas tu disebutkan ancaman, disebutkan akibat buruknya. Ini tepatlah dengan usul ni, usul yang ke-58. Jadi mana-mana riwayat yang macam ni sifatnya, warnanya begini, kena yakinlah bahawa itu bukan hadis. Itu hanya hadis palsu. Sebenarnya bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tengok rujukan banyak yang menyebutkan tentang ini ni, disebutkan sebagai hadis lah kira-kiranya. Didakwa sahabat tu yang meriwayatkan, sahabat ni meriwayatkan, jadi sahabat tu jadi mangsa pula, dijaja sana sini, yang sebenarnya mereka tidak terlibat pun, diguna saja nama mereka, tidak tercemar pun mereka dengan sebab dikaitkan dengan hadis-hadis ini. Itu semata-mata fitnah daripada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, sebenarnya tidak beragama. Ada agama pun sebenarnya tak tahu apa agama tu. Baiklah, kita tengok ni. Ni dalam kitab ni saya dah bagi rujukannya dengan jilidnya, jilid berapa, muka surat berapa, jelas di situ. Bukan dalam sebuah kitab, bukan dalam sebuah kitab. Tetapi boleh dikatakan kalau kita tengok kitab-kitab ni, kebanyakannya kitab-kitab yang berbicara tentang hadis maudhu'. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu'.
atau berbicara tentang perawi-perawi hadis yang bermasalah. Walaupun ada juga antaranya kitab-kitab hadis. Misalnya dalam Sunan Kubra ada nih, Sunan Kubra Baihaqi. Tarikh Dimashq, ini buku sejarah, ada juga. Al-Fathul Kabir, ini himpunan oleh Jalaluddin As-Suyuti, hadis-hadis macam-macam yang tak biasa didengar pun ada. Ini kalau kita tengok di sini, gitulah latar belakang rujukan ini. Kemudian komentar. 1. Hadis di atas telah dikemukakan oleh Ibnu Adi secara marfu' dengan sanad seperti berikut. Ini Ibnu Adi saya sebut mula-mula ni. Jilid 2, muka surat 507. Al-Kamil, kadang-kadang nama tu nama ringkas, sebenarnya nama dia lebih panjang. Al-Kamil fi du'afa rijal. Itu nama yang lengkapnya, tapi kita dalam rujukan ni ambil yang ringkas saja. Kadang-kadang disebut begini saja. Ketika disebutkan rujukan itu disebutkan ringkas saja. Macam Al-Majruhin, dipanggil juga kitab Ad-Du'afa. Al-Majruhin panjang lagi nama dia, tapi kita ambil yang ringkas saja. Ibnu Adi ni kitab Al-Kamil ni kitab yang mengumpulkan, membicarakan tentang perawi-perawi. Khususnya perawi yang bermasalah. Yang bermasalah, dhaif, atau perawi yang mereka hadis maudhu', mengada-ngadakan hadis maudhu', itu perbincangan khususnya. Bukan perawi-perawi yang bagus-bagus, perawi yang bermasalah. Jadi dalam kitab itu, bila dia sebutkan tentang seseorang perawi, dia akan kemukakanlah contoh riwayatnya. Contoh riwayatnya yang bermasalah tu, yang dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis, dia akan kemukakan. Itu kelebihan dia, cara Ibnu Adi. Jadi kalau saudara-saudara kita, peserta sekalian nak tengok ni hadis-hadis yang kita sebut ini, boleh cek, boleh tengok. Contohnya kita ambil lah di sini, ambil mana-mana lah. Ambil ini. Fala yanzur ila farjiha. Fala yanzur ila farjiha. Kita tengok sini. Tengok dalam Syamilah ni. Lepas tu ambil bahagian takhrij ke, ilal mawdu'at ke. Kitab Albani ni suku dia letak berasingan. Kitabul Jarh wa Ta'dil ke, dan lagi tarajim dan tabaqat ke. Kita pilih. Pilih. Mungkin dalam kitab-kitab lain pun ada juga, tetapi ini yang utama lah, kitab-kitab yang lebih khusus berkenaan dengan benda ni. Jadi kita tengok. Bila kita cari tu, dia tolong cari. Kita tengok. Kita akan menemui hadis ini. Bahkan yang saya sebut ni rujukan ni, saya tidak, bukan bermakna saya sebut semua. Kalau nak ambil semua tu kadang-kadang banyak sangat. Kadang-kadang rujukan itu hanya ada 1-2 saja. Daripada beribu-ribu kitab itu hanya ada dalam 1-2 kitab saja. Kadang-kadang ada dalam banyak kitab. Jadi ini boleh ditengok lah di dalam Syamilah. Jadi ini sanadnya. Ibnu Adi, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibnu Qutaibah, qala haddatsana Hisham bin Khalid, qala haddatsana Baqiyah an Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah. Jadi ini kononnya riwayat Ibnu Abbas, sabda Rasulullah. Maknanya hadis ini dipopularkan sebagai hadis marfu'. Makna Rasulullah kata. Tadi itu Rasulullah kata, kononnya. Baik. Ni cuba kita tengok ni. Kitab ni banyak. Banyak ni kitab ni. Macam-macam kitab. Boleh tengok di sini ya. Boleh tengok di situ. Jadi setelah mengemukakannya, Ibnu Adi berkata,
dengan sanad ini beliau. Jadi perawi telah mengemukakan 3 lagi hadis mungkar kepada kami. Jadi perawi ini mengemukakan 3 lagi hadis mungkar kepada kami, kata Ibnu Adi. Semacam ada di antara Baqiyah dan Ibnu Jurayj seseorang yang majhul dan dhaif. Kerana Baqiyah seringkali memasukkan di antara dirinya dan Ibnu Jurayj perawi-perawi dhaif atau majhul. Cuma Hisham bin Khalid di tempat lain ada berkata, daripada Baqiyah katanya, dia kata, Ibnu Jurayj menceritakan, meriwayatkan kepada kami. Dia sebut haddathana. An Baqiyah, qala haddathana Ibnu Jurayj. Gitu. Ada sebut haddathana. Tapi kalau dalam sanad ini, Baqiyah tak ada haddathana dia. Hanya an sahaja. Ini orang panggil riwayat secara an-anah. Bukan riwayat secara tahdis. Kalau dia sebut haddathana, maka riwayat itu dikatakan riwayat secara tahdis. Setengah-setengah perawi itu kalau dia riwayat secara an-anah tidak boleh dipakai riwayatnya. Tetapi kalau dia sebut haddathana, boleh pakai. Setengah-setengah perawi itu begitu. Tetapi setengah-setengah perawi tidak begitu. Katalah haddathana, katalah sami'tu pun tak boleh pakai. Baik, saya nak minta sesiapalah pula di kalangan kita yang meneruskan membaca nota ini nombor 2. Siapa nak baca? Silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Saya Firdaus di Indonesia. Firdaus. Firdaus di Indonesia dekat mana ya? Di Riau Maulana. Riau ya? Oh ya ya. Silakan Firdaus. Nombor 2 ni. Dengan sanad yang sama juga Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi meriwayatkannya. Kata Ibnu Hibban, beberapa hadis telah kami catat dengan sanad ini dalam satu nuskhah. Semuanya maudhu'. Baqiyah semacam telah mendengarnya daripada seseorang yakni perawi yang dhaif daripada Ibnu Jurayj. Ya. Lalu dia membuang nama perawi dhaif itu di antaranya Ibnu Jurayj sehingga menjadi seperti di antaranya dan Ibnu Jurayj sehingga menjadi seperti dia sendiri yang menerima secara langsung daripada Ibnu Jurayj, yakni dengan melakukan tadlis taswiyah. Salah satunya ialah hadis Ibnu Abbas yang dikemukakan sebagai contoh pertama di atas. Ini kata Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban dan Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang sama. Sanad inilah sanad Ibnu Adi ni dengan sanad yang sama. Kemudian Ibnu Hibban kata, dia ulama-ulama kita ni, dia kadang-kadang dia buat mari dia tidak sebut gitu saja, dia ada buat komentar juga, dia ada buat komentar. Dia kata beberapa hadis telah kami catat dengan sanad ini. Dengan sanad ada banyak hadis sehingga jadi terkumpul dalam satu nuskhah ya, dalam satu buku banyaknya hadis dengan sanad yang sama. Jadi Ibnu Hibban kata semuanya maudhu'. Jadi berkenaan dengan hadis ni, banyak Imam Ibnu Hibban berkata dia nampak macam Baqiyah di sini telah mendengar daripada seseorang. Yang dia dengar bukan daripada Ibnu Jurayj terus, tidak. Daripada seseorang. Seseorang itu maksudnya perawi yang dhaif. Jadi di antara Baqiyah dengan Ibnu Jurayj ini, ada seseorang. Ini mengikut pengamatan Ibnu Hibban. Dia bukan meriwayatkan secara langsung daripada Ibnu Jurayj. Tetapi apabila dia menggunakan an, ini macam suatu keharusan lah kepada dia. Orang tak akan kata dia berdusta sebab riwayat secara an-anah ni ada kemungkinan riwayat itu tidak secara langsung. Jadi orang tak akan kata dia berdusta terus. Sebab mungkin
Itu salah satu cara, satu bentuk riwayat. Dan kalau ada pun orang kata ni ada, sebab itu saya riwayatkan secara anak-anak. Dia akan jawab begitu. Jadi penggunaan an ini semacam diambil kesempatan oleh setengah-setengah perawi untuk menyembunyikan sesuatu kekurangan. Dan inilah pada pandangan ulama-ulama hadis baqiyah ni, sebab dia tu perawi yang bermasalah. Antara masalah dia selalu melakukan kerja macam tu. Dia buang perawi ni. Ada seseorang. Jadi seseorang ni tak tahulah siapa namanya. Biasanya yang dia buang itu yang dhaif lah. Kalau yang kuat, untuk apa buang? Bahkan adanya orang kuat tu lebih menguatkan lagi sanad itu. Kenapa dia buang? Buang itu menunjukkan dia tidak yakin lah. Bila ada seorang perawi, sebab begini, dalam satu sanad tu kalau sudah ada seorang saja perawi, itu sudah dihukum sebagai dhaif. Kalau dhaif, perawi dhaif. Tapi bagaimana kalau perawi itu perawi yang mengadakan hadis, pereka hadis? Tentulah hadis itu akan dihukum sebagai hadis maudhu'. Sedangkan dia hendak benda ni tersebar. Maka dia main silap mata lah. Orang kata main silap mata ni. Salah satu Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas salah satunya ialah hadis Ibnu Abbas yang dikemukakan sebagai contoh pertama di atas. Yang diriwayatkan dengan sanad ini salah satunya ini. Itu kata Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban setakat itulah dalam kata penutup itu. Ini komen saya pula lah. Komen saya pula. Ibnu Hibban juga berkata, teruskan. Siapa tadi? Firdaus. Ibnu Hibban juga berkata, Baqiyah seringkali meriwayatkan daripada perawi-perawi pendusta tanpa menyebutkan nama-nama mereka, yakni melakukan tadlis. Dia bahkan mempunyai beberapa orang rekan yang menggugurkan nama perawi-perawi dhaif daripada hadisnya. Lihat Al-Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 128. Jadi dia macam ada satu komplot ni. Satu kumpulan ini. Kerjanya kalau ada mana-mana perawi dalam satu sanad dia buat. Ini bahaya kalau macam ni. Ini kalau kita lihat dari sudut sanad lah hadis ni. Belum lagi kita lihat dari sudut kandungan dia tu, isi dia tu. Tengok dari sudut sanad dia pun cuba tengok apa kata ulama-ulama. Jadi Al-Fawaidul Majmu'ah ini karangan Asy-Syaukani. Di sini kita tak sebutlah pengarang tu untuk ringkas. Seperti jilid pertama yang telah siap buku ini, di bahagian akhir tu saya bagikan nama dia yang lengkap dengan cetakan mana disebutkan di situ. Yang ni pun insya-Allah akan dibuat begitu juga. Tapi kita masih di peringkat nota, sekadar ringkas begini pun sudah mencukupi rasanya insya-Allah. Teruskan Firdaus yang ketiga. Setelah mengemukakannya bersama dua hadis yang lain, Abu Hatim berkata, 3 hadis ini maudhu', tiada langsung asasnya, la asla laha. Baqiyah selalu melakukan tadlis. Orang ramai menganggap untuk setiap hadis dia katakan haddatsana, sehingga mereka tidak memeriksa hadisnya dengan cermat. Ini satu kenyataan yang penting ni oleh Abu Hatim ni. Ini salah seorang tokoh rijal hadis. Dia kata 3 hadis ni, termasuk yang ni lah, tiada langsung asasnya. La aslalah. Tiada langsung asalnya. Apa maksudnya? Ni kalau saya nak tunjuk contoh lah, yang jilid pertama bagi buku ini nota ni insya-Allah akan dijadikan buku. Jadi telah keluar dah, terbit dah cetakan jilid pertamanya. Dalam jilid pertama itu pun saya dah sebut dah istilah-istilah ni. Apa maknanya kalau ulama-ulama rijal hadis kata la aslalah, la aslalahu. Saya nak tunjuk ni sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Sekejap ya. Ni sebagai contoh. Ini jilid yang telah siap. Kalau kita banyak sekali dalam nota kita ni istilah-istilah
istilah hadis, istilah ulama rijal dan lain-lain. Kalau kita tengok di sini bahagian istilah dia la asla lahu. Ni la asla lahu, la asla laha, lebih kurang sama lah. Tiada asalnya, tidak ada asalnya, tiada langsung asasnya. Boleh beberapa maknanya. Apa maksud ni? Kalau ulama kata begini, jadi maksudnya, cuba tengok ni, kata-kata ini menunjukkan hadis berkenaan tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang mengemukakan hadis-hadis dengan bersanad. Jadi kitab hadis macam-macam, ada yang bersanad, ada yang tidak bersanad. Yang asas sebenarnya yang bersanad itu. Dalam kitab-kitab hadis yang bersanad tidak ada. Sebaliknya ia adalah hadis maudhu yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian istilah. Begitu ya. Maknanya saya nak menarik perhatian peserta-peserta sekalian, kalau bertemulah istilah-istilah, sila rujuk kepada kalau yang dah ada lah jilid pertama tu, rujuk situ. Jilid yang kedua ini pun insya-Allah akan ada juga di hujungnya daftar istilah itu, supaya memudahkan kita mengetahui kedudukannya, apa kedudukannya. Jadi Baqiyah ni dia pandai. Satu hadis dia kemukakan hadatsana, lepas tu dia kemukakan terus. Jadi orang ingat yang lain-lain itu pun hadatsana juga. Padahal yang hadatsana itu satu saja daripadanya. Ini cara dia. Seorang perawi yang sangat licik. Jadi kita kena fahamlah di sini, setengah-setengah orang menganggap perawi-perawi ni dalam semua kitab-kitab hadis ni berkat perawi-perawi ni. Oh, ini orang wali-wali saja ni. Sebut nama-nama dia saja. Kelebihan kitab tu kenapa? Kerana perawi dia. Ada saya dengar orang bercakap begitu. Ini silap. Jangan begitu ya. Sebab perawi kitab-kitab hadis ni macam-macam. Kecuali kalau kitab-kitab yang sahih itu lainlah juga ya. Tapi kalau kitab-kitab yang biasa ni, yang bercampur-campur ni, memang dia ada perawi-perawi yang karut itu. Perawi-perawi yang boleh kita katakan memang jahat lah, memang jahat. Ulama-ulama pun sebut dia jahat. Ada sebut syaitan, ada sebut dajjal, ada sebut macam-macam. Jadi gitu. Macam mana nak dapat berkat pula daripada perawi-perawi seperti ini? Tak ada kena-mengena tu. Kalau kata berkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, patut jugalah, wajar kalau begitu. Tapi ini dikaitkan dengan perawi. Ini satu kekeliruan lah bagi saya lah. Satu kekeliruan. Teruskan Firdaus, nombor 4. Daripada nukilan di atas, dapatlah diketahui bahawa Baqiyah memang telah melakukan tadlis dalam meriwayatkan hadis itu daripada Ibnu Jurayj. Ada perawi dhaif sekurang-kurangnya yang digugurkan di antaranya dan Ibnu Jurayj. Ada kemungkinan juga dia telah membuang sama nama seseorang perawi di atas daripada Ibnu Jurayj. Memandangkan riwayat itu dikemukakan oleh Ibnu Jurayj juga secara ana. Baqiyah hampir-hampir tidak akan membuang kecuali nama perawi yang memang bermasalah. Tidak. Teruskan. Jadi ini boleh dilihat dalam kitab-kitab ni ya. Kenyataan yang saya sebut tadi bukan dalam sebuah kitab sebenarnya yang sebut begini, tapi banyak kitab. Jadi ini antara yang saya sebutkan dalam Mizanul I'tidal tentang perawi ini Baqiyah ni. Dan Nasbur Rayah fi takhrij ahadithil hidayah misalnya, dan lain-lain lagi ada sebut tentang perihal Baqiyah ini. Teruskan Firdaus. Dengan adanya kenyataan-kenyataan daripada tokoh-tokoh hadis mutaqaddimin seperti Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Adi dan lain-lain terhadap hadis itu dan sanadnya, tiada lagi nilainya kata-kata Ibnu Salah bahawa hadis itu elok sanadnya, jayyidul isnad. Apalagi Ibnu Salah telah melanggar satu ketetapan yang telah dibuatnya sendiri bahawa zaman mentashihkan hadis sudah pun habis. Tiada siapa lagi boleh menghukum satu hadis sahih sekarang ini. Lihat Muqaddimah Ibnu Salah, muka surat 18.
Ini sebab begini, dalam ramai-ramai itu kita tengok Ibnu Salah ada sebut. Dia sebut hadis ini jayyidul isnad. Jadi bila kita dah tahu kenyataan sekian ramai tokoh-tokoh hadis tu bukan tokoh-tokoh hadis kemudian, tokoh-tokoh hadis mutaqaddimin. Bila dah sebut begitu, apa nilainya kata-kata Ibnu Salah? Walaupun Ibnu Salah juga seorang tokoh, tetapi dia kemudian, dia mutaakhirin. Nak banding dengan orang-orang dulu, apa nilainya? Dah mereka tu dah sebut begini-gini sanad itu, masalah sanad itu. Macam mana nak boleh jadi jayyidul isnad lagi? Jadi siapa dia nak bandingkan dengan Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Adi dan lain-lain itu? Mereka telah mendahului Ibnu Salah. Yang Ibnu Salah kata sudah habis masa dia, tak boleh dah sekarang dia nak tasheh. Kita hanya semata-mata bergantung dengan orang-orang dahulu sahaja. Jadi kenapa Ibnu Salah pula di sini dia melanggar ketetapan yang dia buat sendiri itu? Sepatutnya dia orang kemudian tak boleh tasheh, tak boleh kata jayyid lagi lah setelah mereka itu kata macam tu. Sepatutnya. Jadi di sini dia sudah melanggar kata-katanya sendiri. Teruskan. Kalau begitu mengapa pula beliau berkata hadis ini elok sanadnya? Setelah 2-3 orang tokoh besar rijal hadis mengatakan ia maudhu'. Menurut Ya, terus. Jadi di sini kita boleh lihat orang-orang yang kata Albani macam-macam lah, dia perlekeh. Dia merendah-rendahkan Albani. Kalau mengikut kajian saya lah. Ni benda macam ni, bincang macam ni kan hanya Albani yang bincangkan. Jadi orang yang baca betul kitab-kitab ulama-ulama rijal, perbincangan mereka tentang hadis-hadis maudhu', dia akan tahu sebenarnya kedudukan Albani. Siapa Albani? Albani bukan calang-calang, bukan tokoh-tokoh biasa, tidak. Dia adalah salah seorang tokoh besar dalam hadis. Albani juga mengkritik Ibnu Salah. Apa katanya? Teruskan Firdaus baca. Menurut Al-Albani, Ibnu Salah sebenarnya telah terpedaya dengan sesetengah saluran sanad yang menyebutkan lafaz tahdits haddatsana di atas nama baqiyah, menyebutkan lafaz hadis haddatsana di atas nama baqiyah, seolah-olah segala-galanya selesai dengan adanya lafaz itu, padahal dalam sekian banyak saluran yang lain memang riwayat itu dikemukakan oleh baqiyah secara anah. Apa yang berlaku ialah perawi di bawah baqiyah tersilap menyebutkan lafaz tahdits itu. Ini pada pandangan Albani. Sebenarnya tak ada, semua riwayat dia semua secara anak-anak. Perawi di bawahnya tersilap menyebut lafaz haddatsana itu. Teruskan. Inilah illat dalam sanad hadis itu yang telah disebutkan oleh Abu Hatim dalam kitab Al-Ilalnya, seperti telah penulis nukilkan di atas pada komentar nomor 3. Tengok semula nombor 3 tadi saya dah sebut. Apa kata Abu Hatim? Itulah yang disebut oleh Abu Hatim. Dan itu tidak diberi perhatian oleh Ibnu Salah dan orang-orang seumpamanya. Teruskan Firdaus. 6. Hadis di atas bukan saja dihukum maudhu' oleh mereka bertiga itu. Ia kemudiannya dihukum maudhu' juga oleh Ibnul Jauzi, Ibnu Daqiqil Aid, Asy-Syaukani, Al-Albani dan lain-lain lagi. Teruskan. 7. Apa artinya membenarkan persetubuhan, kemudian melarang pula daripada perkara-perkara yang menyempurnakannya? Apa artinya membenarkan makan sesuatu yang halal, kemudian melarang pula daripada melihatnya, terutama ketika memakannya? Larangan melihat farad istri, terutama ketika melakukan persetubuhan, sama seperti larangan melihat makanan yang halal kepada orang yang celik. Kenapa orang celik dikehendaki menjadi seperti orang buta pula? Teruskan. Itulah sebabnya jumhur ulama membenarkan, yakni mengharuskan suami melihat kemaluan istri dan istri melihat kemaluan suami, terutamanya ketika melakukan persetubuhan. Orang-orang yang melarang pula paling tinggi pun menganggapnya makruh saja. Jumhur ulama bagaimanapun telah mempertikaikan hukum makruh. Bagaimanapun tetap mempertikaikan hukum makruh itu.
dari mana datangnya hukum itu kalau semua hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan sandaran hukum? Sebab makruh itu kan hukum, salah satu hukum. Hukum ni dia mesti kena hadis itu sekurang-kurangnya hadis hasan. Ini hadis maudhu'. Macam mana kita nak dapat hukum makruh itu? Tetapilah, ialah mereka dah terima begitu, terpulanglah. Tapi mereka pun sekadar kata makruh, tanzihi sahaja. Teruskan. 8. Antara hadis yang dijadikan alasan oleh jumhur ulama tentang keharusan suami isteri melihat aurat satu sama lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Lihat hadis berkenaan di bawah ini. Akhbarana al-Hasan ibn Sufyan qala haddatsana Abdul Rahman ibn Ibrahim qala haddatsana Muhammad ibn Syu'aib qala haddatsani Utbah bin Abi Hakim annahu sa'ala Sulaiman bin Musa 'anil rajuli yanzuru ila farji ra'atihi faqala sa'altu 'anha ata'an faqala sa'altu 'anha 'Aisyata faqalat kuntu aghtasilu ana wa hibbi sallallahu alaihi wasallam minal ina'i wal mina'il wahid takhtalifu fil akuffana wa asyarat ila akuffuna wa asyarat ila ina'in fil baiti qadra sitta aqsatin. Teruskan. Bermaksud, pernah Utbah bin Abi Hakim bertanya Sulaiman bin Musa tentang yakni hukum seseorang melihat farad istrinya. Maka kata Sulaiman, aku pernah bertanya Atha tentangnya. Kata Atha, aku pernah bertanya Aisyah tentangnya. Maka beliau, yakni Aisyah berkata, aku sendiri selalu mandi bersama kekasihku, yakni Nabi SAW dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Tangan kami silih berganti masuk ke dalam bekas itu. Sambil beliau, yakni Aisyah, menunjukkan ke arah satu bekas yang muat kira-kira 6 kisit, yakni 3 gantang air di dalam rumahnya. Lihat Sahih Ibn Hibban, juz 12, muka surat 390. Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari menulis, Ad-Dawudi berdalil dengan hadis ini tentang keharusan suami melihat aurat istrinya dan begitu juga sebaliknya. Ia, yakni hadis ini merupakan nas dalil yang terang dan putus dalam masalah ini. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 364. Teruskan. Hadis di bawah ini juga menjadi dalil dan pegangan mereka. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah haddatsana Yazid Qala sebelum haddatsana. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun wa Abu Usamah. Teruskan. Qala haddatsana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar qala ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka qala qultu ya Rasulullah ara'aita in kana al-qawmu ba'duhum fi ba'd qala in istata'ta an la turiyaha ahadan fala turiyannaha qultu ya Rasulullah fa in kana ahaduna khaliyan qala fallahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nas. Bermaksud Bahas bin Hakim meriwayatkan daripada ayahnya yakni Hakim daripada datuknya Muawiyah bin Haida al-Kushairi. Kata beliau, aku bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aurat kita daripada siapakah kita perlu menjaganya, yakni menutupnya, dan daripada siapakah pula kita tidak perlu menjaganya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahaya yang dimilikimu. Kata perawi, yakni Muawiyah bin Haidah. Haidah. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau orang-orang dalam keadaan bersesak-sesak? Jawab baginda, jika engkau mampu tidak menampakkannya kepada orang
maka janganlah sesekali engkau menampakkannya, yakni mendedahkannya. Aku terus bertanya, kalau kita bersendirian, bagaimana? Jawab baginda, Allah lebih patut dimalui berbanding manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, dan lain-lain. Maksud Allah patut dimalui, maksud Allah lebih patut dimalui, ialah jagalah auratmu karena taat kepada Allah dan karena mengharapkan apa yang disukai dan diridainya. Ia sama sekali tidak bermaksud jagalah auratmu daripada dilihat oleh Allah, karena itu adalah suatu yang tidak mungkin dilakukan. Jadi itulah jumhur ulama yang mengatakan boleh satu sama lain melihat aurat, khususnya pada ketika melakukan persetubuhan itu. Ini hadis-hadisnya, dan hadis-hadis ini kuat. Paling tidak ulama mengatakan hasan ini. Kalau yang Ibnu Hibban itu memang sahih, memang sahih. Jadi bagaimana kita nak kata nak utamakan hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama itu? Tak boleh nak lihat kemaluan pula. Dan kerana dia boleh menyebabkan buta dan seterusnya, kita pergi kepada contoh kedua. Idza jama'a ahadukum fala yanzur ila al-farj fa innahu yurithul ama wa la yukthir al-kalam fa innahu yurithul kharas. Bermaksud apabila seseorang daripada kamu bersetubuh, maka janganlah ia melihat faraj kerana ia mewarisi, yakni menyebabkan kebutaan. Dan jangan banyak bercakap kerana ia mewarisi, yakni menyebabkan kebisuan, yakni jadi bisu. Ini antara rujukan yang saya kemukakan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh merujuk sendiri. Untuk senang boleh pakai Syamilah. Kalau ada kitab boleh tengok kitab itu sendiri. Kemudian komentar. Jadi saya minta sesiapalah. Tadi dua orang saudara kita dah baca. Jadi saya nak kalau boleh orang lain pula. Siapa nak baca? Silakan. Di komentar bagi hadis contoh kedua ni. Silakan, siapa? Saya Maulana. Siapa ni? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ni pun Indonesia juga ya? Ya Maulana. Samarinda. Ya. Ya. Silakan. Komentar. Satu, hadis contoh kedua itu dikemukakan oleh Al-Khalili di dalam fawaidnya dengan sanad berikut. Haddatsani Abu Bakar Ahmad ibnu Sahl ibnu Sari ibnu Sahlin al-Faqih al-Hamdani bi Qazwin. Sekejap ya Ibnul Qayyim. Ya. Saya nak baiki sedikit kalau boleh begini ya. Ya. Haddatsani Abu Bakar Ahmad bin Sahl bin gitu. Ahmad bin, bukan Ahmad ibnu Sahli ibni. Bukan, sambung begitu kalau boleh. Kalau kalau berhenti ya boleh Ibnu Sahl Ibni As-Sari kalau berhenti, tapi kalau sambung terus begitu agak susah juga ya. Pasal panjang itu kan. Begitulah. Itu sebagai teguran saya lah. Kalau boleh dibaiki, teruskan. Haddatsana, qala haddatsana ni, sana ni haddatsana. Qala haddatsana Ali bin Al-Hasan ibni Ahmadi Ahyad ibni Ahyadil Balkhi Al-Faqih. Qala, dengar sini ya. Haddatsana Ali bin Al-Hasan ibni Ahyad Al-Balkhi Al-Faqih, begitu. Ahyada bukan ahyadi. Ahyada ismul ladzi la yansarif. Teruskan. Qala akhbarani Muhammad bin Sahl bin Abi Sa'id al-Qattan Tanuhi bi Dimashq.
Qala haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ziyad. Qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman al-Qushairi. Qala haddatsana Mis'ar. Qala haddatsana Sa'id al-Maqburi. Sa'idul Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Setelah mengemukakannya, beliau menulis, tiada sesiapa pun meriwayatkannya daripada Mis'ar selain Muhammad ini. Dia banyak membawa hadis-hadis mungkar daripada Mis'ar dan lain-lain. Itu komen pengarang ini sendiri ya, yang mengemukakan hadis ini. Dia tidak kemukakan hadis itu begitu saja. Bahkan dia ada membuat sedikit komentar. Komentar dia tu mengisyaratkan kepada perawi dia ni Muhammad bin Abdurrahman al-Qushairi ini adalah seorang perawi yang bermasalah. Teruskan. Nombor 2. Ya. Yang kedua, Ibnul Jauzi juga mengemukakan hadis itu dengan sanad yang sama juga di bahagian atasnya melalui saluran riwayat Al-Azdi. Lihat sanad Ibnul Jauzi selengkapnya di bawah ini. Qala anba'ana Muhammad ibnu Nasir anba'ana Al-Mubarak ibni Abdul Jabbar. Teruskan. Qala anba'ana Abu Nasr Abdul Baqi bin Ahmad Al-Wa'iz. Abdul Baqi ibni Ahmad Al-Wa'iz. Ibnu Ahmad Al-Wa'iz. Qala anba'ana Muhammad bin Ja'far ibni Allan. Qala anba'ana Abul Fath Al-Azdi. Qala anba'ana Zakaria ibni Yahya Al-Maqdisi. Qala haddatsana Ibrahim ibni Muhammad Al-Faryabi. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi. An Mis'ar ibni Kidam. Teruskan. An Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad Ibnul Jauzi. Mana di bahagian atas kita tengok ada ni perawi Ibrahim bin Muhammad Al-Firyabi seperti tadi juga. Dan Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi ada juga. Di bahagian atasnya sama. Cuma di bahagian bawah berlainan sedikit. Walaupun begitu di bahagian bawah pun ada perawi yang bermasalah juga. Kalau mengikut sanad Ibnul Jauzi ini. Teruskan. Setelah mengemukakannya, Ibnul Jauzi menulis, kata Al-Azdi, Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, perawi saqit, perawi yang tidak boleh diterima riwayatnya karena ia tertuduh berdusta. 3. Az-Zahabi pula di dalam Talkhis kitab Al-Mawdu'at setelah mengemukakannya berkata, Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi pendusta besar. Teruskan. Yang keempat, hadis ini lebih kurang sama juga kandungannya dengan hadis contoh pertama. Cuma ada tambahan dan jangan banyak bercakap karena ia mewarisi atau menyebabkan kebisuan di belakangnya. Yang kelima, walaupun As-Suyuti mengkritik Ibnul Jauzi karena berpegang dengan kata-kata Al-Azdi tentang Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, dan beliau As-Suyuti berkata Ibrahim pun perawi Sunan Ibnu Majah. Kemudian beliau menukilkan apa yang ditulis oleh Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal bahwa Abu Hatim dan lain-lain mengatakan ia saduq.
hanya Al-Azdi saja mengatakan ia saqit, dan tidak perlulah dihiraukan apa kata Al-Azdi tentangnya, karena lidahnya dalam mentajrihkan perawi-perawi memang berat atau teruk. Ini Namun di sini sekejap ya, Ibnul Qayyim, sekejap. As-Suyuti selalu mengkritik kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnul Jauzi. Mereka ini tidak sezaman. Beberapa abad selepas Ibnul Jauzi meninggal dunia barulah lahir As-Suyuti. Dan beliau cuba membuat ta'aqubat, kritikan terhadap beberapa keputusan atau hukum yang dibuat oleh Ibnul Jauzi terhadap sekian banyak hadis. Secara ringkasnya dapat kita simpulkan bahawa As-Suyuti dalam kebanyakan kritikannya cuba meringankan kedudukan hadis itu. Maknanya bagi beliau hadis itu tidaklah sampai ke peringkat maudhu'. Ibnul Jauzi menyenaraikannya atau memasukkannya ke dalam hadis maudhu' itu dikira macam melampau. Tetapi mengikut pengamatan saya dan orang-orang lain juga yang saya baca, saya tengok, mereka mengatakan As-Suyuti dalam banyak kritikannya sebenarnya tidak tepat. Walaupun banyak juga kritikannya itu bagus, memberi maklumat yang tambahan kepada kita, tetapi banyak juga kritikannya itu sebenarnya meleset, tidak tepat. Antaranya yang ini. Jadi oleh kerana Ibnul Jauzi mengkritik Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dengan berpegang kepada kata-kata Al-Azdi, terus dia kata Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ini perawi Sunan Ibnu Majah. Dia tak sebut Sunan Bukhari, Sahih Bukhari, tapi Sunan Ibnu Majah itu mana kiranya kitab yang masyhur juga, popular juga. Maknanya kiranya perawi dia itu tidaklah teruk sangat. Padahal kalau kita tengok dalam Ibnu Majah itu berapa banyak juga perawi maudhu', hadis maudhu'. Tak bolehlah kita kata semata-mata dia tu perawi Sunan Ibnu Majah terus dia jadi bagus. Kena tengok dulu. Kemudian dia nukilkan kata-kata Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, bahawa Abu Hatim dan lain-lain mengatakan ia saduq, tidaklah dia ni perawi teruk sangat. Maknanya saduq, maknanya masih lagi perawi hasan kira-kiranya. Ini hanya Al-Azdi sahaja yang mengatakan dia sakit. Jadi orang lain tak ada sebut. Jadi memanglah Al-Azdi itu agak keras dalam kritikannya terhadap seseorang perawi itu, kata Az-Zahabi agak keras. Tetapi Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti semacam terlepas pandang kepada apa yang kita telah sebutkan tadi. Saya telah nukilkan kata-kata Az-Zahabi tadi. Nih, nombor 3. Az-Zahabi dalam talkhis, dalam kitab lain lah, bukan dalam Mizanul I'tidal. Dalam talkhis kitab Al-Mawdu'at. Dia berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi pendusta besar. Jadi kalau lepas Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi lepas, dia dalam sanad itu ada seorang lagi perawi yang bermasalah, yang lebih teruk lagi. Yang mana bukan Al-Azdi kata dia ni bermasalah, tetapi orang lain juga. Itu tidak diambil kira oleh As-Suyuti. Seseolahnya bila terlepas Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ni, maka selesailah masalah. Hadis itu terus kita tak boleh kata maudhu' lagi. Padahal ada banyak lagi. Inilah yang saya sebutkan. Cuba teruskan. Ibnul Qayyim baca terus. Namun As-Suyuti terlepas pandang agaknya terhadap apa yang ditulis oleh Az-Zahabi tentang perawi di atas, Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi. Bukankah Az-Zahabi di dalam talkhis kitab Al-Mawdu'at telah berkata tentangnya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi pendusta besar? As-Suyuti cuba meringankan sedikit hukum terhadap hadis itu. Baginya tidak wajar Ibnul Jauzi menghukumnya sebagai maudhu' dengan semata-mata bergantung kepada kata-kata Al-Azdi tadi.
Memanglah tidak wajar kalau begitu, tetapi kalau perawi di atasnya juga bermasalah dan masalahnya pula bukan sekedar dhaif biasa, bahkan menurut Abu Hatim, Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi itu berdusta dan mengada-ngadakan hadis. Bagaimana hadis orang seperti ini tidak akan dihukum maudhu oleh Ibnul Jauzi? Tentu sekali Ibnul Jauzi telah mengetahui semua itu. Cuma sebagaimana biasa, beliau tidak menyebut semua perawi bermasalah dalam setiap sanad. Beliau hanya berpada dengan menyebut salah seorang daripada mereka saja. Itu salah satu sikap atau metod, cara yang selalu digunakan oleh Ibnul Jauzi. Kadang-kadang dia ambil seorang saja dalam sanad itu yang bermasalah. Di situ saya perhatikan Jalaluddin As-Suyuti banyak dia macam apa ni, sebenarnya kantoi, orang sekarang ni kata kantoi lah, kantoi. Di situ sebab dia tengok pada yang Ibnul Jauzi sebut tu saja. Padahal yang Ibnul Jauzi tak sebut banyak lagi. Itu cara Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni seorang yang dikagumi bukan oleh saya dan orang lain, orang biasa sekarang ni, bahkan Az-Zahabi sendiri pun kagum dengan dia. Cuba perhatikan, saya nak tunjuk ni kitab Ibnul Jauzi sekejap ya. Kerja Ibnul Jauzi yang telah disambung oleh Az-Zahabi menunjukkan kekaguman Az-Zahabi terhadap Ibnul Jauzi. Sebagai contohnya, tengok. Ini Talkhis Al-Mawdu'at. Cuba tengok. Talkhis Al-Mawdu'at. Ini Talkhis Al-Mawdu'at. Ini dibuat oleh Az-Zahabi. Ibnul Jauzi asalnya Al-Mawdu'at itulah yang Jalaluddin As-Suyuti kritik itu. Tengok. Imam Zahabi ni siapa? Bukan main-main ni. Bukan kecil-kecil ni, ulama rijal hadis. Ulama hadis. Dia tengok. Ini pun dia buat talkhis. Kemudian kitab Al-Mawdu'at ini dikagumi olehnya. Sehingga dia buat satu lagi. Ini Tartibul Mawdu'at. Tartib Al-Mawdu'at. Ini juga Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi itu juga disusun semula oleh Az-Zahabi. Ini menunjukkan seorang tokoh besar seperti Az-Zahabi pun kagum dengan kerja peninggalan Ibnul Jauzi sebelum itu. Bila kita tengok semua ni kan, kita banding-bandingkan, macam saya sebut tadilah, banyak sebenarnya Jalaluddin As-Suyuti kantoi dalam kritikannya terhadap Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi telah tepat, telah betul dalam membuat keputusan dan kesimpulan terhadap sesuatu hadis yang dibincangkannya di dalam bukunya Al-Mawdu'at itu. Teruskan Ibnul Qayyim. 6. Apa artinya semua larangan yang tersebut di dalam hadis contoh kedua di atas? Siapa yang akan menjadi buta atau bisu? Buta mata kepalakah atau buta hati? Pelakunya sajakah yang akan buta atau kedua-dua pasangan yang terlibat? Atau anak hasil persetubuhan suami istri yang melakukan apa yang terlarang itu? Siapa sebenarnya yang akan menjadi buta dan bisu? Sekejap Ibnul Qayyim. Kalau kita perhatikan banyak riwayat, dia tak sebut siapa yang buta. Siapa yang akan dapat akibat itu. Banyak riwayat tak sebut. Seolah-olahnya termasuk pelakunya. Kedua-dua pasangan. Mungkin belaka tu. Semua mungkin. Semua mungkin. Tetapi dalam setengah-setengah riwayat memang ada sebut. Anak. Anak. Tak apa. Kalau kita kira yang anak pun, sebenarnya adakah berlaku seperti yang dikatakan dalam apa yang disebutkan sebagai hadis ini? Berlaku kah? Kalau tidak berlaku macam mana? Inilah yang saya sebutkan pada nombor 7. Sila baca terus. Nombor 7. 7. Bagaimana agaknya kalau ia tersebar sebagai hadis Nabi SAW di kalangan orang-orang Islam atau bukan Islam, sedangkan mereka selalu melakukan apa yang terlarang itu.
tiba-tiba tiada siapapun daripada mereka menjadi buta dan bisu. Tiada seorang pun daripada anak-anak mereka yang menjadi buta dan bisu. Bukankah dalam keadaan itu Rasulullah SAW akan dianggap sebagai pembohong? Ini akibatnya. Ini akibatnya. Bahaya benda ni. Sebab itulah kita, terutamanya orang-orang Islam, terlebih dahulu kena tahu benda ni. Jangan sampai benda ni tersebar di kalangan kita dan ramai daripada kita terpedaya. Bahkan jangan sampai orang-orang kafir juga terpedaya kerana kita yang turut menyebarkannya. Umpamanya banyak di kalangan kita, saya perhatikan, bukan di Malaysia saja, di Indonesia juga mengeluarkan buku-buku terjemahan, buku-buku yang mengandungi macam-macam tu, hadis maudhu' begini. Kemudian orang yang menterjemah itu adalah dikenali sebagai ustaz, dikenali sebagai kiai dan sebagainya. Orang yang membaca tu macam mana jadi? Dia akan anggap ini boleh dipercayai. Kalau tidak, ustaz ni tak akan terjemah. Tak akan terjemah. Itu jadi. Tiba-tiba kalau tak jadi, tak berlaku seperti yang disebut, apa akan jadi? Ini kesan buruk daripada hadis maudhu'. Orang akan kata Rasulullah pembohong. Ini bahayanya. Sebab ini yang Rasulullah kata, yang dia kata tak menjadi, tak berlaku, tak menjadi kenyataan. Itu bendanya. Teruskan. Yang ke-8. 8. Bagaimana pula dengan umat Islam yang mempercayai dan mematuhinya? Bukankah mereka akan menjadi satu umat yang terbelenggu dalam khurafat dan tahyul? Padahal Islam datang untuk melepaskan dan memerdekakan mereka daripada dua penyakit besar yang membuatkan sesuatu umat menjadi mundur dan kolot. Itu akibatnya kepada umat Islam. Kita akan jadi satu umat yang takut kepada bayang-bayang. Padahal benda tu tak jadi apa pun. Sehingga hubungan kelamin, hubungan antara suami isteri pun tidak jadi mesra. Kenapa? Kita takut kepada benda yang sebenarnya tidak pernah diajar oleh agama. Itu akibatnya. Kononnya warak, kita tak melakukan benda-benda seperti itu. Padahal menyebabkan kita ni jadi ke belakang. Kita ni tidak dapat nikmat yang dikurniakan oleh Allah dengan sepenuhnya. Itu akibatnya. Bayangkan kalau makanan yang sedap kita makan sambil pejam mata. Boleh, rasa tu boleh. Tetapi pandangan itu sendiri sudah merupakan satu nikmat sebenarnya. Kita jadi takut. Ini bahaya. Teruskan. Yang ke-9. 9. Apa artinya larangan daripada bercakap banyak ketika bersetubuh? Apakah itu berarti bercakap sedikit dibolehkan? Berapa patah perkataankah yang dimaksudkan dengan sedikit atau banyak itu? Dan siapa pula agaknya bercakap banyak ketika bersetubuh seperti dia bercakap dalam keadaan biasa? Suatu larangan yang sia-sia sebenarnya. Tidak masuk akal seorang nabi akan bercakap sia-sia seperti ini. Ini semua ni yang saya sebut ini dilihat dari sudut dirayah, logik manusia. Lepas tu tak berlaku sebab seramai-ramai kita tengok dalam dunia ni yang tak bisu, yang tak buta itu kira-kiranya ibu bapa dia tu tak ada melakukan semua inilah. Begitukah kita nak buat kesimpulan? Dan yang mana buta dan bisu itu kerana ibu bapanya melanggar larangan yang tersebut di dalam hadis maudhu' ni. Begitukah? Nampak sangat karut benda ni. Tetapi kalau ada orang yang pakai kononnya lebih cermat, lebih warak dan sebagainya, mungkin kerana mereka tak tahu kedudukan apa yang dikatakan sebagai hadis ini. Padahal dia sebenarnya bukan hadis. Inilah ceritanya. Yang seterusnya kita tengok contoh ketiga. Ya ayyuhan nas, inna Allah azza wa jalla amarani an u'allimakum mimma 'allamani wa u'addibakum la yukthiranna ahadukum al-kalam 'inda al-mujama'ah
فإنه يكون منه خرس الولد ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو يجامعها فإنه يكون منه العمى ولا يقبلن أحدكم امرأته إذا هو يجامعها فإنه يكون صمم الولد ولا يديمن أحدكم النظر في الماء فإنه يكون منه ذهاب العقل. Ini contoh yang ketiga. Agak panjang dan lebih detail daripada yang sebelum ini. Dan daripada riwayat ini kita dapat tahu yang akan jadi buta, bisu dan lain-lain itu anak rupanya. Tetapi ini satu riwayat yang lain. Diriwayatkan kononnya oleh sahabat yang lain pula. Yang sebelum ini riwayat Abu Hurairah, yang pertama riwayat Ibnu Abbas, ini riwayat sahabat yang lain pula. Semuanya dikaitkan dengan nama sahabat-sahabat. Padahal apa yang disebutkan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung bukan sabdanya. Bercanggah sama sekali dengan akal, dengan kenyataan. Bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyuruh aku mengajarkan ilmu dan adab kepadamu. Menurut apa yang telah diajarnya kepadaku, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu banyak bercakap. Banyak bercakap ketika melakukan persetubuhan, kerana ia menyebabkan anak yang lahir dari persetubuhan itu menjadi bisu. Jadi di sini disebut anak. Tadi dalam dua riwayat sebelum ini tak ada sebut anak. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu memandang faraj isterinya ketika bersetubuh dengannya, kerana ia akan membuatkan anak menjadi buta. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu mencium isterinya ketika bersetubuh dengannya, kerana ia menyebabkan anak menjadi tuli. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu memandang air lama-lama. Lama. Tengok air lama. Tengok air dalam sungai, dalam apa-apalah kita tengok. Lama tengok. Tak boleh. Kerana ia boleh menghilangkan akalnya. Ini rujukannya. Jadi yang ini agak tak banyak. Saya cari pun tak dapat banyak. Tetapi dalam 2-3 kitab, mungkin kalau dicari lagi akan dapatlah juga. Tapi saya rasa ini tak banyak. Ada dalam kitab-kitab kita, ya. Komentar. Baik. Komentar untuk contoh ketiga ni saya nak sesiapalah di kalangan kita, peserta kita, baca. Silakan. Siapa nak baca, sila tampil. Orang lain lah pula, ya. Orang lain pula. Siapa lagi? Silakan. Kenapa senyap ni? Sila. Kita ada masa ni. Jangan buang masa. Di mana peserta-peserta kita yang ramai-ramai ni? Saya baca mana? Ni siapa ni? Termizi daripada mana? Puchong, ya? Puchong. Termizi daripada Puchong. Silakan. Komentar. Nombor 1, demikianlah contoh ketiga itu dikemukakan oleh Ad-Dailami di dalam Al-Firdaus bima Suri Al-Khitab daripada riwayat Atiyah bin Bishr tanpa sanad. Bishr tanpa sanad. Yang kedua, Ibnu Araq Al-Kinani dan Muhammad Tahir bin Ali Al-Fatani Al-Hindi juga ada mengemukakannya di dalam kitab mereka masing-masing, tetapi dengan sedikit tambahan di akhirnya, iaitu wala yulimu ahadukum al-ajdam min ghairi millati illa wa bainahu qaidu rumhin. Itu tambahan itu. Bermaksud, teruskan baca. Bermaksud, dan janganlah seseorang daripada kamu bercakap dengan pesakit kusta yang tidak seagama dengannya, melainkan dalam jarak sepanjang 1 lembing. Setelah mengemukakannya, mereka berdua menulis di dalam sanadnya ada Abdullah bin Udzainah
seorang perawi hadis-hadis maudhu. Seolah-olahnya mereka mengetahui sanadnya walaupun tidak mengemukakannya secara lengkap. Mungkin kerana menganggap ia tidak diperlukan untuk membuat keputusan tentang kepalsuannya yang sangat nyata itu. Jadi sebagaimana kalau kita tengok dalam kitab Al-Firdaus Bima'thuril Khitab, di situ dia tak ada sanad dia. Dia hanya sebut Atiyah bin Bishr. Ini saja. Kalau kita terima ia sahabat, ya sahabat ini sahaja yang disebutnya. Sedangkan kedudukannya sebagai sahabat juga masih lagi dipertikaikan. Kalau kita terima pun hanya ada nama ini sahaja. Sanad yang lain tak ada, tetapi dua orang pengarang kitab hadis maudhu' ni, Ibnu Arraq Al-Kinani dan Muhammad Tahir bin Ali Al-Fattani Al-Hindi. Al-Fattani ni ya satu celahan lah daripada saya. Al-Fattani ni bukan bermakna Fatani, selatan Thailand itu bukan. Ini Fattani di India, Al-Hindi, di India. Muhammad Tahir bin Ali ni salah seorang tokoh hadis di India. Sebelum zaman Shah Waliullah lagi. Dan dia ni pengarang kepada Qamus Hadis. Selepas An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar yang dikarang oleh Ibnul Athir Al-Jazari, inilah seorang tokoh yang membuat pula kitab Qamus Hadis. Ini di zaman lampau lah, lama dah juga ni. Dia sebut maknanya dalam sanad dia ni ada Abdullah bin Udzainah. Ni Abdullah bin Udzainah. Abdullah bin Udzainah ni seorang perawi hadis-hadis maudhu' ni. Jadi dia sebut seolah-olahnya mereka menemui sanadnya. Dan di dalam sanad itu ada ni Abdullah bin Udzainah. Jadi dengan sebab adanya Abdullah bin Udzainah ni seorang saja pun disebut sudah memadai untuk kita membuat kesimpulan tentang maudhu'nya hadis itu. Cukup dah. Jadi boleh jadi mereka anggap tak perlu, jadi tak sebutlah, dia cuma sebut nama. Dia sebut nama. Seorang lagi sebenarnya dalam kitab-kitab rijal hadis atau kitab-kitab hadis maudhu', namanya Ishaq Al-Malati. Ini juga seorang yang banyak menyebarkan hadis-hadis tentang larangan daripada melakukan persetubuhan dalam kaifiat-kaifiat tertentu dan akibat buruk daripadanya. Begitu juga hadis-hadis yang menganjurkan cara-cara bersetubuh. Ini salah seorang perawi hadis maudhu' juga. Dia juga banyak menyebarkan hadis-hadis maudhu' berkenaan dengan bab ini. Baik, seterusnya baca nombor 3. Nombor 3, hadis contoh ketiga itu tidak ditemui di dalam kitab-kitab utama hadis, tafsir dan lain-lain. Ia hanya ditemui di dalam kitab terpencil seperti Al-Firdaus Bima'thuri Al-Khitab susunan Ad-Dailami itu. Kitab Ad-Dailami ini memang mengandungi banyak sekali hadis-hadis maudhu'. Ia juga hanya terdapat di dalam kitab-kitab yang ditulis tentang hadis maudhu'. Tetapi bukan di dalam semua kitab hadis-hadis maudhu' juga ia tersebut. Ini yang ketiga. Contoh yang ketiga ni tidak ada dalam banyak kitab-kitab hadis maudhu' pun. Macam yang saya temui tadi ada beberapa sahaja. Teruskan. Keempat, siapa Abdullah bin Udzainah? Dia ialah Abdullah bin Farid bin Udzainah At-Tayyi Al-Bashri. At-Ta'i Al-Bashri. Seorang perawi matru', dia selalu dikaitkan dengan datuknya, yakni dibinkan kepada datuknya. Ibnu Hibban berkata Abdullah bin Udzainah seorang perawi yang sangat mungkar hadisnya. Dia meriwayatkan hadis daripada Thawr apa yang bukan merupakan hadisnya. Tidak harus berhujah dengan hadisnya sama sekali. Itu kata Ibnu Hibban tentang Abdullah bin Udzainah. Jadi patutlah pengarang kitab hadis maudhu' tadi
Dua orang tadi dia kata ini perawi hadis maudhu'. Jadi Ibnu Hibban pun kata dia ni seorang perawi yang sangat mungkar hadisnya. Jadi untuk nak tahu apa maksud sangat mungkar hadisnya, ini macam saya sebut tadi, apa ni? Ni dalam ni ada sebutlah, ada sebut. Tengok di sinilah, tengok di sini. Ni bahaya ni seorang perawi macam ni. Dia meriwayatkan hadis daripada Thawr, tetapi sebenarnya itu bukan hadis Thawr pun. Dia guna nama Thawr itu untuk menyebarkan hadis palsu. Sebab itu Ibnu Hibban kata tidak harus berhujah dengan hadisnya, sama sekali tak boleh jadikan hujah. Teruskan Ibnu Adi. Ibnu Adi berkata mungkarul hadis. Daraqutni berkata matrukul hadis. Al-Hakim dan Al-Naqasi pula berkata dia meriwayatkan Naqashi pula berkata dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Yakni lihat jadi tak apalah, itu tak apa. Ini rujukan. Kalau nak tengok tentang dia ni, tengok dalam kitab-kitab rijal ini. Ini semua Al-Majruhin, Al-Kamil, Al-Mughni, Al-Du'afa wal-Matrukin, Lisanul Mizan, ini semua kitab-kitab rijal hadis. Boleh dilihat di sini. Banyak lagi kenyataan ulama tentangnya. Jadi kita rasa sekadar itu pun sudah cukup untuk kita tidak menerima hadis riwayatnya atau yang disebarkannya. Terus nombor 5. Nombor 5, larangan yang terkandung di dalam hadis contoh pertama dan kedua juga terdapat di dalam hadis contoh ketiga ini. Apa yang berbeza ialah ia mengandungi beberapa larangan yang lain lagi selain dua larangan yang tersebut di dalam dua hadis sebelum ini bersama akibatnya. Antaranya ialah larangan daripada mencium isteri kerana ia akan mengakibatkan anak menjadi tuli, dan larangan daripada memandang air lama-lama kerana ia boleh menghilangkan akal. Terus Nombor 6, kepalsuan hadis ini jelas sekali ia tidak mungkin disabdakan oleh seorang Nabi. Apakah ibu bapa manusia tidak tuli di dunia ini semuanya tidak bercium-ciuman ketika mereka bersetubuh? Itulah tanda tanyanya. Jadi kalau betul lah, jadi yang tidak tuli semua ni maknanya ibu bapa dia tidak bercium-ciuman lah suami isteri. Begitu. Terlalu dangkal. Inilah salah satu cara kita nak mengenal hadis maudhu' ni, tengok kepada kedangkalan kandungan dia. Kekarutan bercanggah dengan kenyataan. Bercanggah dengan kenyataan. Apakah ini khusus untuk orang Islam sahaja? Kalau tidak khusus dengan orang Islam, semua manusia, lagi banyak. Orang Islam saja pun tidak begitu. Teruskan. Bagaimana Nabi SAW akan melarang umatnya mencium isteri sedangkan baginda sendiri melakukannya terhadap isteri-isterinya? Itulah yang pelik. Teruskan. Ketujuh, hadis-hadis di atas dihukum maudhu' oleh para ulama kita, yakni Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ia dikemukakan oleh penulis-penulis kitab-kitab hadis maudhu' untuk menjelaskan tentang kepalsuannya semata-mata. Berbeza keadaannya dengan Syiah. Di dalam kitab-kitab hadis mereka yang paling utama seperti Al-Kahfi pun terdapat apa yang terkandung di dalam hadis-hadis palsu yang telah penulis dikemukakan sebagai contoh dalam perbincangan di atas. Lihat sebagai contohnya hadis Syiah di bawah ini. Ia dikemukakan oleh Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi di bawah tajuk Babu Karahah Al-Kalamu Indal Jama'. Babu Karahatil Kalam Indal Jima'. Indal Jima'. Bab larangan bercakap ketika bersetubuh. Ya. Tajuk dia pun dia buat gitu, tajuk tu. Ni kitab ni Al-Kafi ni sangat penting di kalangan Syiah ni. Kalau di kalangan orang ahli sunnah sama dengan Bukhari. Itu kedudukannya. Itu beza antara kita dengan Syiah ni. Memang ada hadis-hadis maudhu' pun di kalangan ahli sunnah. Di kalangan orang-orang jahil masyarakat yang pakai. Tapi puncanya ialah kitab-kitab hadis maudhu'. Di dalam kitab-kitab yang bukan utama. Tapi dalam kitab Syiah,
dalam kitab-kitab yang utama macam Al-Kafi ni pun ada sebut benda ni. Itu bezanya. Teruskan. Jadi ni saya bacalah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali alaihi salam, ya Ali, karihallahu li ummati al-abath fi as-salah wal man fi as-sadaqah wa ityan al-masajid junuban wad-dhahik bain al-qubur wat-tatallu' fi ad-dur wan-nazar fi furuj an-nisa li'annahu yurithu al-'ama wal kalam 'inda al-jima' li'annahu yurithu al-kharas. Bermaksud, baca ni terjemahan. Bermaksud Nabi SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, Allah tidak suka umatku bermain-main dalam solat, mungkit-mungkit setelah bersedekah, pergi ke masjid dalam keadaan berjunub, ketawa di kubur-kubur, menengok-nengok ke dalam rumah-rumah orang, melihat kemaluan isteri kerana ia mempusakai, yakni menyebabkan kebutaan, dan bercakap ketika bersetubuh kerana ia mempustakai, yakni menyebabkan kebisuan. Ini kan jelas ada dalam kitab ni. Jadi itulah bagi kita hadis ini tidak sahih. Ini termasuk dalam wasiat Nabi kepada Ali. Panjang wasiat ini. Dia ada satu buku, satu nuskhah yang berasingan. Itu diriwayatkan oleh Ishaq Al-Malati di kalangan masyarakat ahli sunnah ni. Di kalangan Syiah ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Dan bagi kita seperti saya telah sebutkan sebelum ini, kalau kita nak tambah untuk komentar lagi, salah satu tanda maudhu'nya hadis ini ialah ia dimulakan dengan ya Ali. Kalau ya Ali begini, seruan begini, itu tanda hadis itu maudhu'. Sebab saya telah sebutkan, itu telah pun terbit dalam jilid pertama yang telah dicetak tu. Dalam tu ada satu usul, itu mana-mana riwayat yang dimulakan dengan ya Ali, semuanya maudhu' kecuali satu sahaja yang sahih. Satu sahaja, iaitu anta minni bimanzilati Harun min Musa. Itu sahaja. Yang lain semuanya maudhu'. Jadi yang ni pun termasuklah berdasarkan usul itu. Jadi itulah sebab saya katakan usul dirayah ni sebenarnya satu usul yang mudah. Mudah. Tak perlu kita tahu sanad. Kepada orang biasa pun boleh dia pakai. Ingat saja. Kalau hadis yang dimulakan dengan ya Ali, tak kira hadis itu dalam kitab ahli sunnah ke, hadis itu dalam kitab Syiah ke, atau mana-mana lagi, satu saja yang sahih. Yang lain semuanya maudhu'. Atau paling baik pun dhaif sangat. Tak boleh pakailah. Ikut mana-mana pun tak boleh pakai. Dia banyak perkara yang ada persamaan di antara kita dengan Syiah pun ada. Sebab mereka pun mendakwa Islam. Banyak perkara daripada ajarannya itu sama seperti kita. Seperti yang disebut di sini. Allah tidak suka umatku bermain-main dalam solat. Betul. Kita pun sama. Yang lain-lain sama. Tetapi wan nazar ila furujin nisa, ini tak benar. Kalau ada di kalangan kita, itu hadis maudhu', kita tak terima itu. Kalau ada orang yang pakai pun, itu orang yang terpedaya. Bukan tahu hakikat yang sebenarnya. Di sini pula disebut bercakap ketika bersetubuh. Tak ada sebut pula cakap banyak ke sedikit. Tak ada sebut pula. Bercakap saja. Tak boleh. Sebab ia menyebabkan anak tu jadi bisu. Jadi ini ada di kalangan Syiah. Rupanya banyak yang tersebar di kalangan sunnah. Hadis-hadis maudhu' tu kalau kita kaji kan, kalau kita tengok kitab-kitab Syiah pula, kita akan temui. Rupanya di situ puncanya. Cumanya bila dia masuk di kalangan ahli sunnah, dia ada sanadnya yang tersendiri. Kira-kiranya dalam sanad itu tidak adalah perawi-perawi tegar Syiah. Yang menjadi perawi-perawi utama dalam kitab-kitab Syiah tu banyaknya tak adalah. Tetapi ada juga yang ada. Walau bagaimanapun benda ni sebenarnya berpunca daripada mereka ataupun golongan-golongan yang sesat seperti ini. Sebenarnya. Di kalangan ahli sunnah kita kena berhati-hatilah, berwaspada.
dengan hadis-hadis seperti ini. Jangan kita menjadi mangsanya. Jangan kita menjadi mangsanya dan mengamalkannya. Apabila kita tahu, sama sekali tak boleh ikut, sama sekali tak boleh ikut benda-benda ni. Dan itu pun merugikan sebenarnya. Sebenarnya saya ada buat 4 contoh untuk usul yang ke-58 ini. Tapi nampaknya tak sempat baca contoh yang keempat ini. Dan yang ni sebab dalam usul tu saya sebut larangan melakukan persetubuhan pada masa-masa tertentu. Di pertengahan bulan, di permulaan bulan, ketika begini-begini, ada. Dengan ancamannya. Itu dalam usul kan. Jadi bahagian masa itu belum ada lagi. Sebab itu saya bagi contoh yang keempat. Paling banyak pun saya ingat dalam buku ini, dalam nota-nota ini, saya bagi 4 contoh saja. Sebab kalau nak bagi banyak lagi, banyak sangatlah. Sekadar contoh tu cukuplah. Jadi kalau kita tak sebut yang keempat ni, macam tak ada bahagian larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu itu. Sebab yang 3 sebelum ini, larangan daripada kaifiat, cara tu. Bukan masa. Dia tidak berkait dengan masa. Yang berkait dengan masa ni pun ada juga. Contoh di sini, wahai Ali juga, janganlah engkau menyetubuhi isterimu di tengah bulan dan di awal bulan. Tidakkah engkau melihat orang-orang gila menjadi-jadi gilanya pada masa itu? Jadi rupanya orang gila tu akibat daripada persetubuhan pada masa inilah kira-kiranya. Dan ini malangnya bukan sahaja ada di dalam kitab Syiah, dalam kitab kita pun ada. Tapi sebagaimana yang saya telah sebutkan sebelum ini, bahawa kalau ada dalam kitab kita pun sebenarnya bukan kitab yang utama. Bukan kitab yang utama. Ni cuba tengok ni usul ni, kena ingat usul ni. Riwayat-riwayat yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu. Jadi 3 contoh yang saya berikan tadi berkenaan dengan kaifiat. Dan larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu berserta akibat buruk daripadanya. Ini ada pada contoh yang keempat. Tapi hari ini kita tidak dapat selesaikan semua dan masa kita pun telah habis. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung, akan datang dengan contoh yang keempat tadi dan seterusnya. Jadi kiranya pembentangan kita kuliah 99 usul hari ini setakat itu sahaja. Wallahu a'lam. Dan sampailah masa kita berbincang-bincang. Kita ada masa lagi sedikit untuk bincang-bincang tentang kedua-dua pelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini. Baik dalam kuliah Sahih Bukhari tadi, awal tadi, ataupun yang selepas ini. Kalau nak bincang-bincang, silakan. Inilah masanya. Saya buka peluang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa ni? Salih. Salim daripada Salih. Oh, Salih. Ya. Salih Maulana. Okey. Ya. Maulana nak minta pencerahan Bukhari awal-awal kita baca tadi. Ya. Ada satu riwayat yang menyatakan di bawah laut itu ada api, di bawahnya air, dan di bawah laut itu ada api dan di bawahnya ada laut lagi. Macam mana itu Maulana? Hadis itu macam tadilah kita dah bincangkan. Tadi kan tidak Saleh baca ke tadi? Betul saya baca. Hadis itu tidak sahih. Jadi tidak boleh kita nak buat pegangan lah. Nak jadikan dalil tentang geografi, geologi, apa semua tak boleh. Ia bukan membuktikan, bukan menyabitkan satu fakta. Tak boleh dijadikan fakta. Itu saja. Baik. Jelas Maulana. Ya. Jazakallah khair. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ini siapa? Kamal daripada Ipoh. Oh, daripada Ipoh ya. Silakan. Silakan. Ini saya tanya tentang hadis Jibril ni.
hadis tu secara dasar dia sahih ataupun tidak Yang mana tu? Ada dia orang buat macam pusingan sekarang ni dah berapa puluh pusingan dah. Satu grup sini dia macam buat hadis Jibril. Saya pun tak tahu macam mana hadis. Saya tak berapa join. Tapi nak tanya yang hadis Jibril ni, ada juga saya dengar daripada sumber-sumber yang lain. Jadi sama ada dia sahih ataupun tidak yang bab hadis Jibril ni. Setahu saya yang paling sahih ialah selawat Jibril. Maaf. Yang saya tahu yang paling sahih ialah selawat Ibrahimiyah. Jadi yang tanya pasal selawat Jibril ni. Dia hadis Jibril kan disebut gitu ke? Hadis Jibril. Maaf itu salah saya. Dia sebut selawat Jibril. Oh, selawat Jibril. Ya, saya. Ada sebutkan daripada kitab mana? Kita kena tengok semua tu. Saya tak ada join group tu, tapi sekarang ni dia satu grup di Ipoh ni yang dia orang ulang berkali-kali ni sampai ke pusingan yang ke berapa puluh dah. Jadi saya nak tahu grup itu dia grup yang belajar hadis ke ataupun macam mana, ataupun grup orang biasa ke macam mana? Kalau saya tak ada silap, yang mengetuai ini seorang ustaz. Tapi saya sangsi sikit tentang selawat Jibril ni. Saudara kita Kamal Ahmad ingat ke tidak lafaz dia macam mana yang disebar itu? Ada ke dengan saudara Kamal, ada ke tidak? Saya tak ada join group tu pasal saya agak sangsi. Tak perlulah. Saya rasa sebenarnya itu benda yang ganjil itu tak perlu ya. Jadi saya rasa kita kena berhati-hatilah. Dan kalau ni peserta-peserta kita terlibat dengan mana-mana grup, apa yang perlu kita lakukan ialah minta dia bukakan sumber dia tu daripada mana dan lafaz dia macam mana, baru kita boleh cek. Tetapi secara umumnya yang saya tahulah tak ada selawat-selawat malaikat ini yang diajar oleh Nabi SAW supaya diselawat oleh kita. Ada lafaz-lafaznya yang khusus begitu, tak ada begitu. Selawat yang Nabi ajar itulah yang biasanya. Itulah yang biasanya. Jadi kita kena berhati-hatilah, kena berpesan-pesan kepada sesama kita supaya beringat dan berhati-hati dengan penyebaran benda-benda begini. Dan kita harapkan kalau boleh minta supaya dikemukakan sumber. Dan kalau ada sanad dengan sanadnya, itu lagi senang untuk dicek. Begitulah caranya. Tapi secara umumnya itu nampak macam pelik lah. Tetapi tindakan kita untuk menyelamatkan diri seperti saya sebut tadi lah. Begitulah caranya. Dan jangan cepat nak share ataupun sebarkan kepada orang lain kecuali setelah kita yakin tentang sesuatu itu. Wallahu a'lam. Ini bukan hadis Jibril, selawat Jibril. Saya ingat hadis Jibril tadi, hadis Jibril. Maaf tadi itu kita silap saya sendiri itu. Ya, tak apa. Ya, silakan, yang lain ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Hafizah daripada Sungai Buloh, Selangor. Ya. Saya nak tanya tentang hadis tentang membaca Al-Quran. Minta maaf lah saya tak baca sepenuhnya hadis tu Maulana sebab ni saya kat luar, kitab tu dekat rumah. Cuma nak tanya sebab dia berkenaan dengan bila kita membaca Al-Quran di akhirat nanti, kita akan berada syurga kita mengikut ayat Al-Quran yang kita baca yang akhir.
kan. Jadi sama ada membaca ke atau menghafal Maulana. Yang sebab saya dengar dia kata menghafal, satu lagi kata kita membaca. Jadi saya cuma nak tahu tentang itu lah, menghafal ke atau membaca Al-Quran. Kita punya tingkat syurga tu. Yang akhir tadi maksudnya, yang akhir tu maksudnya macam mana tu, saya tak jelas tadi tu. Soalan. Membaca, minta maaf lah saya lupa dia punya hadisnya. Tingkatan syurga kita mengikut bacaan Al-Quran kita di dunia, mengikut akhir ayat. Saya minta maaf. Ginilah. Saya harap kalau boleh saudari kita Hafizah pastikan dahulu. Itu lagi baik ya. Baru kemukakan. Dia sama ada baca saja ke ataupun hafal, kedua-duanya ada kelebihan. Ada juga. Cuma dalam bentuk hadis yang sebutkan kelebihan dapat darjat begini-gini, itu boleh saya katakan secara umum dahulu dia tak ada begitu. Secara sepintas lalu. Tapi kalau nak detail lagi, kalau boleh bawakan. Nanti saya tengok dia betul-betul ya. Ya. Terima kasih saya kat luar Maulana. Silakan yang lain. Terima kasih. Ya. Sama. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ya. ni? Saya Firdaus. Firdaus. Ya. Silakan. Nak tanya tentang... Boleh saya kenal Firdaus? Iya boleh Maulana. Sebab kalau Ibnul Qayyim saya nampak gambar dia. Ya, ni boleh saya nampak gambar. Ya. InsyaAllah. Kita berkenalan. Iya. Oh, saya tak nampak penuh lah. Ada. Nampak ni. Oh ya. InsyaAllah. Ya. Silakan. Ada. Jadi begini Maulana. Ya. Saya dah lama ikuti kuliah Maulana ni, dan alhamdulillah dah jumpa Maulana lah dulu sama Ustaz Badrul Hisan. Saya kunjung sana kuliah tafsir pertama perdana di mana? Di Darul Kausar dulu. Saya hadir kuliah tafsir perdana Maulana dulu. Oh gitu. Ya. Jadi sekarang saya juga ngajar di pondok juga. Saya banyak ngambil fawaid lah dan menyimak buat nota juga dari pelajaran-pelajaran Maulana. Saya nak nanya pada kesempatan ini saya nak nanya tentang syarah Sahih Al-Bukhari Maulana. Syarah Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Persi ini ada berapa banyak Maulana, dan yang paling recommended, yang molek lah mungkin Maulana rekomendasi mungkin apa Maulana? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, tentang adakah kelas Maulana yang udah ada pernah buat mungkin yang materi kuliahnya tentang ilalul hadis ini Maulana, tentang seperti Kitabul Ilal Daruqutni atau Ibnu Rajab, atau mungkin setelah kelas usul dirayah hadis ini 99 usul ini, kelas apa lagi mungkin untuk yang para penuntut ilmu yang tulabul hadis inilah. Mungkin setakat itulah dulu Maulana. Jazakallahu khairan, nafa'allahu bikumul ummah atas ilmu selama ini. Ya. Begini ya. Dia sebenarnya kalau dalam bahasa-bahasa dunia ini, selepas bahasa Arab, saya boleh sebutkan yang paling banyak khazanahnya tentang agama Islam, ilmu Islam ialah dalam bahasa Urdu. Macam saudara Firdaus sebut tadi, berapa banyak syarah-syarah? Oh, sangat banyak saudara. Sangat banyak. Boleh saya kemukakan di sini. Saya kemukakan sedikit saja daripadanya sebagai contoh. Sebab saya tak kumpulkan semuanya di sini ya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini antaranya. Ini antaranya. Kalau maksudnya dalam bahasa Urdu ke tadi maksud saudara tadi? Iya Maulana, dalam bahasa Urdu. Syarah Bukhari. Iya, Syarah Bukhari. Ini antaranya, cuba kita tengok ni. Ini satu, In'amul Bari.
Ini In'amul Bari ya, sekejap. Ini In'amul Bari Durus Bukhari ni. Sekejap ya, saya buang sedikit. Ini In'amul Bari Durus Bukhari. Ini Syekhul Islam Hazrat Maulana Mufti Muhammad Taqi Uthmani. Ini satu, tapi yang ni belum siap. Belum siap. Kalau nak disebut lagi sekejap ya, saya tengok. Ni Kashful Bari. Ini yang terbaik. Yang ini pun sebenarnya belum siap. Sudah 20 jilid lebih. Ini belum siap. Tapi banyak dah lah, 20 jilid lebih lah. Ini Fathul Bari. Sekejap ya. Ini Kashful Bari. Kemudian kita tengok. Semua nampak ke yang saya tunjuk ni? Nampak ke? Nampak Maulana. Ini Idahul Bukhari. Idahul Bukhari kita tunjuk muka pertamanya. Ini jilid kedua, karangan Syekh Fakhruddin Ahmad. Ini salah seorang Syekhul Hadis di Darul Ulum Deoban. Tapi ini pun tidak lengkap. Sebab syarah Bukhari ini kan besar. Ini pun tidak lengkap. Ini sebanyak 6 jilid sahaja adanya. 6 jilid sahaja. Ini dalam bahasa Urdu. Ini Tuhfatul Qari. Ini lengkap. Siap sampai habis Sahih Bukhari. Kita tengok contohnya, kulitnya. Ini Tuhfatul Qari. Syarah Sahih Bukhari. Ini juga Syekhul Hadis dan Sadrul Mudarrisin Darul Ulum Deoban. Salah seorang Syekhul Hadis di Darul Ulum Deoban dan telah meninggal tak lama, beberapa tahun telah meninggal sebelum ini. Ini lengkap. Dan ini kandungannya kalau kita tengok ini lengkap dalam bahasa Urdu. Kemudian boleh kita tengok lagi di sini Tashrihat Bukhari. Tashrihat Bukhari ini mengandungi 7 jilid. Dia mengumpulkan syarah-syarah terhadap Sahih Bukhari oleh tokoh-tokoh hadis India dalam bahasa Urdu. Cuba kita tengok. Ini kulitnya. Tashrihat Bukhari. Dalam ni mengandungi syarah-syarah hadis oleh Maulana Rashid Ahmad Ganguhi, Syekhul Hadis Maulana Zakaria dan lain-lain lagi. Dia kumpulkan dalam ni syarah-syarah mereka. Kemudian ini Nasrul Bari. Ini pun lengkap, 13 jilid. Lengkap dan sudah siap. Ini salah seorang Syekhul Hadis juga di satu pusat pengajian hadis yang tersohor di India, Mazahirul Ulum, tempat Syekh Zakaria. Nasrul Bari, Syarah Bukhari. Maulana Muhammad Uthman Ghani namanya. Syekhul Hadis Mazahirul Ulum. Dan sebenarnya banyak lagi, saya tak simpan di sini, banyak. Dalam hard disk saya ada banyak lagi. Banyak lagi. Ini Na'matul Bari. Ini pun siap, lengkap ini. Tetapi ini Syarah Bukhari oleh pengarang dari aliran Barelwi. Bukan aliran Deobandi. Yang saya sebut tadi kebanyakannya Deobandi atau Ahlul Hadis. Ni Ni'amul Bari. Ini pun lengkap. Syarah Bukhari oleh salah seorang tokoh ulama Barelwi. Dan banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Jadi kalau kita tanyalah dalam bahasa kita ya, sama ada bahasa Melayu Malaysia ke atau Indonesia, saya rasa tak ada lagi satu pun yang lengkap. Terjemahan teks dia, matannya itu adalah di Indonesia pun ada, di Malaysia pun ada, tapi syarah yang lengkap belum ada satu pun. Belum ada. Jadi daripada situ kita dapat lihat betapa ketinggalannya kita ni berbanding mereka. Dan sebenarnya sebanyak ini
tidak ada dalam bahasa mana-mana pun dalam dunia ni. Bahasa Farsi pun setahu saya yang masyhurnya ada satu sahaja yang agak besar. Itu ditulis oleh anak kepada Maulana Abdul Haq, Muhaddis Dahlawi, anak dia. Dia tulis itu satu itu saja dalam bahasa Farsi. Yang lain-lain tak ada. Dalam bahasa Urdu banyak. Paling banyak lah. Dan dalam bahasa lain, bahasa Melayu ni pun sebenarnya ke depan nak banding dengan bahasa-bahasa lain. Tapi dalam bahasa kita pun sampai sekarang ni tak ada satu pun. Belum ada lagi. Kalau ada macam Fathul Bari itu terjemahan kan. Itu terjemahan. Dalam Indonesia, bahasa Indonesia itu ada, saya dapat tahu, saya pun pernah tengok juga. Adalah, tapi kalau syarah sendiri betul-betul itu tak ada. Itulah bagi saya salah satu kelebihan bahasa Urdu. Saya nak sebutlah di sini oleh kerana dalam kesempatan ini kita ada sama-sama, kalau boleh, kalau tak mahu ikut sendiri pun ada sahabat-sahabat yang nak ikut, saya nak buka peluang sekarang ni. Saya akan mengajar bahasa Urdu bila? Esok lusa begitulah. Lusa. Ahad, hari Ahad malam. Hari Ahad malam. Malam besok lah. Malam besok saya akan mula mengajar bahasa Urdu. Sebab saya fikir bahasa Urdu ni satu bahasa yang sangat penting. Terutamanya kepada yang nak mendalami agama. Banyak sekali saya dapati kajian-kajian para cendekiawan mereka yang saya tidak temui dalam bahasa Arab pun. Itu antara yang menarik lah. Jadi saya nak bangsa kita semua, masyarakat kita ni dapat manfaat, dapat ambil manfaat. Sebagaimana saya sendiri dapat mengambil manfaat begitu banyak menggunakan bahasa ini dalam hadis, dalam tafsir, dalam sirah dan macam-macam lagi. Untuk makluman peserta-peserta kita sekalian ya, saya nak sebut ini. Dalam tafsir saja dalam bahasa Urdu ni 600 lebih kitab. 600 kitab. Kita sedikit lah. Kalau ada pun 10 mungkin mujur dah tu. Nasib baik dah tu kalau ada. Campurlah Indonesia semua, kita Nusantara ni. Adakah? 10. Dia 600 lebih. Dan sebahagian besarnya saya sendiri ada. Saya sendiri ada PDF sekarang. Saya boleh tunjuk. Tapi hari ini saya tidak nak buka lagi lah PDF tu. Dengan sebab itu saya fikir kena orang-orang kita ni tahu juga bahasa Urdu tu. Sebagaimana kalau ulama-ulama di India dahulu, mereka wajibkan belajar bahasa Farsi. Sebab dalam bahasa Farsi ni banyak ilmu-ilmu Islam juga. Terutama yang dahulu-dahulu kan, macam kitab-kitab Shah Waliullah, banyaknya dalam bahasa Farsi. Tetapi sekarang ni bahasa Urdu dah ke depan dah. Dah ke depan, dah lintas lah. Bahasa Farsi tu. Bahasa Urdu lebih banyak lagi. Itu tak mengambil kira lagi dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Bahasa Urdu ni memang satu bahasa ilmu lah. Bahasa ilmu lah kita kata. Bahasa yang masih hidup dan segar, bahasa ilmu. Jadi sesiapa yang nak join bolehlah. Bermula malam besok. Kalau tak silap saya betul lah malam besok tu. Sebab kita malam hari Isnin malam tu, malam Selasa tu kita akan mulakan ini kelas Abu Daud pula, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud yang dahulu Ibnul Qayyim pernah bertemu dengan saya di Masjid Muhammadi itu. Saya dah berhenti di situ, saya nak buat begini. Sebab saya rasa dengan cara begini lebih ramai yang dapat mengambil manfaat. Sampai saudara-saudara kita di Indonesia, di mana-mana pun boleh dapat. Kalau mengajar begitu hanya setempat saja, saya rasa lebih baik kita buat begini. Jadi itu kelas itu akan ada tiap-tiap minggu. Mengikut jadual yang diberikan kepada saya tu, minggu pertama dengan minggu ketiga start daripada awal pula. Sunan Abi Daud itu. Dan minggu kedua dan minggu keempat kita akan sambung mana yang terhenti, setakat mana yang kita berhenti di Masjid Muhammadi Kelantan ini. Begitulah caranya supaya yang telah ikut itu nak sambung saja boleh juga yang tu.
Tapi yang nak start, baru nak start pun boleh juga. Bagus juga cadangan itu, jadi saya setujulah. Begitu ya, jadi tiap-tiap malam lah kira-kiranya. Itu berkenaan dengan bahasa Urdu ni sangat istimewa. Saya tahulah sebab saya daripada kecil lagi mengikuti bahasa ini, dan bahkan saya tulis pun banyak dah. Belajar bahasa Urdu, kamus bahasa Urdu, saya dah tulis banyak. Sama ada Urdu, Arab, Melayu, Melayu, Arab, Urdu, saya dah tulis. Jadi saya rasa kalau boleh masyarakat kita pun mendapat manfaat seperti mana saya sendiri telah banyak mendapat manfaat daripada bahasa ini. Kalau nak belajar hadis, tafsir, sirah apa itu, banyak lagi lah bidang-bidang lain. Sangat perlu sangatlah saya rasa. Sebab itu saya telah wajibkan pelajar-pelajar saya di Darul Kautsar belajar bahasa Urdu. Mereka juga akan ikut serta dalam kelas kita itu nanti insya-Allah. Jadi saya rasa malam besok insya-Allah kita akan sahkan. Jadi ke tidak malam besok kita akan mulakan. Itulah sekadar maklumat tentang syarah hadis dalam bahasa Urdu tu memang banyak. Yang saya tunjuk tadi tu sebahagian saja, sedikit saja. Banyak lagi yang lain yang telah siap, yang telah siap pun, dan yang separuh siap, ada macam-macam lah. Itu kalau dalam hadis. Dalam bidang lain pun sama. Dan soalan saudara kita Firdaus yang kedua tadi tentang ilal tu, sebenarnya kita telah pun selesai, habis dah kuliah ilal hadis yang dianjurkan oleh terata hadis ni, iaitu ilal saghir Imam Tirmizi. Itu telah selesai. Baru juga sebenarnya, lepas tu lah baru kita sambungkan dengan Sahih Bukhari jilid 2 besok, yang besok selesai. Itu memang kita telah siap. Saya pun buat nota juga untuk ilal Sahih Imam Tirmizi itu, dan telah siap. Cuma saya akan semak lagi lah. Kalau nak dijadikan buku tu perlu diperkembaskan lagi lah, insya-Allah. Tapi secara sepintas lalu dalam bentuk nota itu, seperti nota-nota yang kita buat ni lah, memang telah habislah, telah siap. Itulah sekadar maklumat untuk saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu a'lam. Kenapa Maulana tak buka kelas Ibnu Majah dan Nasa'i, Maulana? Masalah masa lah saudara. Masalah masa. Saya pun banyak juga menulis kan. Saya perlu masa untuk menulis. Kalau mengajar saja tu tak sempat lah. Dan biasanya kalau saya tulis, saya beriltizam. Kalau mengajar saya akan tulis. Begitu. Akan siapkan nota. Supaya ia tidak berlalu, kata dia angin lalu, lepas di angin lalu begitu. Tidak. Bahkan ada banyak rakaman lagi, ada video, ada tulis pun ada, dan pelajar-pelajar yang mengikuti kelas saya pun ada. Kalau boleh banyak sudut kelebihannya itu. Orang kata tidak serampang dua mata saja, tapi banyak mata. Itu kalau boleh saya nak begitu. Itulah sebabnya sebenarnya saya ada mengajar di misalnya Darul Kautsar, itu kelas tetaplah untuk pelajar-pelajar daurah hadis. Di Darul Kautsar saya mengajar Sunan Tirmizi, saya ajar. Saya yang mengajar. Muwatta Imam Malik, saya juga mengajar. Muwatta Imam Muhammad, saya telah habis semua tu mengajar itu. Cuma tidak terbuka untuk umum itu. Tidak terbuka untuk umum. Itu hanya khusus untuk pelajar-pelajar yang belajar di Darul Kautsar sahaja. Dan sampai ke peringkat daurah hadis. Yang lain-lain tu ustaz-ustaz kita yang lain memang mengajar di Darul Kautsar. Ibnu Majah apa semua tak ada mengajar, tapi untuk kelas daurah hadis lah. Untuk umum ni tak ada. Hanya ada beberapa ini sajalah setakat ini. Ya. Saya rasa kita masa dah banyak dah ni. Tangguhlah dulu kelas kita hari ni hingga ke sesi akan datang. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam, harap maaf kalau nota
saya belum dapat disempurnakan dengan baik. Yang pertama tadi, tapi sekadarnya untuk kita bincang tadi dah selesai, itu okey dah. Yang seterusnya saya akan bagi nanti kita bertemu semula yang lebih lengkap dan yang telah disema. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Maulana. Terima kasih, Maulana.